Pada hari esok lemahnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Menteri Siwa, Menteri Saraswati, Presiden, Datuk Wilayah Persekutuan, Datuk Zaman, Datuk Bandar, Sarabanan, saya rakyat semua besar-besar di mana petang ni. Terima kasih. Dan rakan-rakan termasuk peniaga-peniaga di negara India, saya ucap terima kasih atas kehadiran saudara. Dan saya setuju hadir bersama kerana saya nak tumpu robah wajah Kuala Lumpur. Saya boleh tengok gedung-gedung mercu tangga tinggi, restoran-restoran besar, bangunan-bangunan gagah. Kita juga mesti ingat majoriti rakyat di Kuala Lumpur ini adalah golongan pendapatan kecil dan tempat peniaga-peniaga, warung, restoran kecil termasuk di India, tempat-tempat tumpuan rakyat. Sebab itu saya bagi arahan Perjabatan dan Datuk Bandar, kita ubah ekonomi madani ini, ekonomi yang prihatin, ambil tahu tentang masalah yang dihadapi oleh golongan bawahan. Saya sebut di sini sama ada Melayu, Cina, India. Kategori ini mesti diberi perhatian. Sebab itu saya tidak setuju dalam langkah madani ini banyak bicara soal untuk kaum ini, kaum ini. Tidak. Bila saya sebut sekolah gaib, sekolah tandas rosak, bumbung tak ada, dinding pecah, saya tak peduli sekolah mana. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, semuanya mesti dibantu. Dan Alhamdulillah sebelum Oktober tahun ini semua sekolah ini dapat diselesaikan perkara asasnya. Ya. Jadi kepada kawan-kawan saya masyarakat India, kerana ramai pemimpin masyarakat India di sini, harus tahu dalam sejarah ini kali pertama kita buat dasar yang jelas, ya, dasar yang konsisten. Bila kita sebut sekolah orang miskin, sekolah yang rosak, tanda rosak, kita bantu semua sekolah. Jadi saya mahu kawan-kawan saya, termasuk pemimpin masyarakat India, faham ini pendekatan baru. Saya tak jumlah, ini jumlah berapa ringgit untuk India, sekolah India, atau sekolah Tamil, atau sekolah Cina, atau sekolah kebangsaan. Ada saja sekolah, ada saja masalah, kita wajib selesaikan. Saya tak kira sekolah apa, kerana di sekolah anak-anak kita belajar. Itu satu. Kedua, seperti saya sebut, kemiskinan tegak di Kuala Lumpur tak ramai. Baru-baru ini ICU panggil semua ahli parlimen yang ramai juga di sini, kenal pasti tiap keluarga yang masuk kategori hardcore poor, kemiskinan tegak. Yang betul, majoriti Melayu dan ramai juga India. Ada golongan kecil masyarakat Cina. Kita tak kira kaum mana masuk dari kategori miskin tegak, kita bantu. Ini baru disebut madani. Ada compassion. Kita ambil kira masalah rakyat yang dihadapi. Jadi sebab itu masalah 135,000 keluarga yang masuk dalam kategori miskin tegak, dan saya ingat tak sampai 2,000 di Kuala Lumpur, tak seluruh itu kita selesaikan tahun ini juga. Saya bagi tahu semua jabatan, termasuk ahli agama wilayah, tak ada tolak ansur. Ada saja keluarga, saya tak kira kaum apa, rakyat kita, kita jaga dan bela. Ini pendekatan yang harus difaham, ya. Itu. Hari ini umpamanya saya cakap soal gerai, soal kedai-kedai, soal warung, restoran-restoran kecil. Yang besar 5 bintang tak payah kita ambil tahu, kita bagi kelulusan lesen saja. Kadang-kadang lesen untuk restoran 5 bintang ini lebih cepat diluluskan daripada warung-warung kecil. Ini kita kena ubah. Sebab yang ramai guna ini orang bawah. Jadi sebab itu saya mahu Kuala Lumpur dikenali bukan sahaja dengan mercu tanda dan gedung tinggi-tinggi, tetapi Kuala Lumpur di bawah
pentadbiran kerajaan perpaduan dan saya selaku Perdana Menteri mesti Kuala Lumpur yang ambil tahu gerai, warung, Little India, Kampung Melayu yang susah kita bantu, dan ini menjadi keutamaan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan saya sudah rasmikan 2-3 yang sebelum ini, dan hari ini kebetulan di Little India yang majoritinya masyarakat India. Mesej apa? This is not about race. This is about justice for all Malaysians. Tetapi ia telah hentikan polemik, masih bangkit. Orang baik, kalau hari ini saya datang ke Little India, Datuk Bandar umumkan beberapa program India, nanti yang pelampau-pelampau Melayu sebut, tengok Anwar ni jaga India saja, dia tak dalam Melayu. Saya pergi cakap soal Melayu, termasuk teks minta anak-anak Islam baca hadis. Dah ada orang India, kita tengok Anwar ni Islamis, dia nak propagate Islam. Semua tak kenal. You know why? There are elements in this country. It can be some of them are of course racist in the opposition. Some of the so-called liberals who want to dictate us and must understand what is governance according to their understanding. And this is wrong. As a Muslim, knowing the contentious debate on the issues of religion now, exploited by extremists and Muslim fanatics, it is our duty to inculcate the correct understanding of Islam to Muslims so that they can counter. You join my party, you go to heaven. You don't join my party, you go to hell. If we educate the Malay masses that this is wrong, and it is my duty therefore to encourage Muslim students to understand their religion. And if the Hindus want to then use the occasion, using their temples, using education to make people understand, not the extremist, fanatical Hindu understanding, but the Hindu message, I'm all for it. There is no problem whatsoever. Tetapi jangan guna ini untuk memecah belahkan kita. Saya tidak mau apologize. Yes, saya akan pastikan anak-anak Islam di Malaysia ini faham Islam yang sederhana, hormat satu sama lain, tidak hina orang berdasarkan warna kulit dan kaum, dan merasakan tiap rakyat di negara ini sebagai anggota keluarga besar kita, menghormati dan memuliakan mereka. Orang yang duduk di sini 4-5 generasi, jangan kita hina mereka. Dan ini tidak merubah pendirian kita bahawa Malaysia tetap terima bahasa kebangsaan, tetap terima Islam sebagai agama persekutuan. Gajah-gajah Melayu dah hak istimewa Melayu Bumi Putra. Ini bukan untuk menunjukkan ketegangan. Saya sering tekankan hari ini karena ini tidak mudah, saudara. Satu pihak terlampau di sana, di sini satu kes. Bila di baru-baru ini saya Islamkan seorang anak muda umur 27 tahun, itu seolah-olah Anwar dah menyeleweng. Jadi pahaman kita ini terlalu cetek. Kita mau kerajaan tolerant, kita mau Melayu tolerate, tapi kalau ada tindakan yang sedikit yang tidak sesuai, terus kita kecam dan anggap ini melanggar peraturan dan pemerintahan. This is not the way we should behave as true Malaysians. Learn to respect, learn to understand that we have our priorities. Apa yang saya tidak akan compromise? Jangan paksa. Saya minta anak Islam belajar 40 hadis. Jangan paksa bukan Islam. Mata pelajaran ini untuk anak-anak Islam dalam mata pelajaran pengajian Islam. Tanyalah dulu, jangan marah dulu. Jadi saya harap mesej ini difahami, saudara. Saya mau, sekarang saya giliran saya pimpin. Saya mau anak-anak kita dari semua kaum, dia kasih kepada kita, kerana dia tahu kita jaga dia dan kita kasih kepada dia.
Oh, apa? Dia Melayu? Ya. Dia Cina? Ya. Atau India? Dayak, Kadazan? Tak bolehkah kita ambil satu sikap baru di Malaysia ini? Apakah dengan cara ini saya telah jual negeri India kepada Cina? Jangan dengar orang politik yang sudah desperate, yang bankrupt. Bagi peluang perintah 22 tahun. Ada baik, ada buruknya. Ada rasuah banyak. Ada pemimpin-pemimpin punggah kekayaan bilion-bilion ringgit. Ada pesawat, ada kapal, ada harta di luar negara. Sekarang ajar kita mesti jaga Melayu, kerana Anwar ni tak jaga Melayu. Saya nak bagi tahu, saya jaga negara ini. Saya tidak ambil tanah, bala atau saham atau kontrak daripada rakyat dan negara ini. Ini syarat penting, saudara. You want to serve, you serve them well. You serve them with dedication. You set a good example. Don't steal from this country and then go to the villages and say, save the Malays, protect the Malays against the Hindus or the Chinese. We must stop this nonsense. And I appeal to you, Malays, Indians, Chinese, Sarawakans and Sabahans, save this country from these religious fanatics and racists amongst us who are not truly championing the cause of the Malays but only for their own survival. Dan untuk itu, saudara, kita kena pakar, kena kita faham. Saya jaga wilayah Sutuan. Ada hal-hal saya selalu tegur untuk bandar. Saya mahu lebih lagi kebaikan untuk rakyat. Tapi bila dia buat baik, bila jalan ke laksana itu program yang baik, kita hargai dia. Itu cara kita. Ada kawasan-kawasan India yang masih belum lebih perhatian, bawa untuk perhatian kita. Kita bantu. Negara ini dah merdeka lebih 60 tahun. Saya jaga negeri ini baru 9 bulan. Dia ambil masa. Dan ada kekangan kewangan. Cuma Sulawesi Barat tahu, Saras tahu, Sarawak tahu, ya. Lainlah pemimpin. Saya tak tahu langsung dalam soal orang salah guna kuasa. Saya tak mau tolak langsung kita. Dan negara ini mampu kita majukan. Kawan-kawan saya masyarakat India tahu kita buat apa baru ini. Pertama, transisi tenaga, energy transition. Malaysia ada minyak, ada gas, ada hijau, ada green, yang disebut renewable energy. Kita ada polisi sekarang untuk angkat negara Malaysia sebagai contoh negara yang boleh buat energy transition yang baik. Lepas itu kita ada plan perindustrian, industrial master plan. A lot of hard work, not Anwar, ministers, ministry, officers kerja rancang betul-betul macam mana nak jadikan Malaysia ini industri, termasuk digital, transformasi digital dalam program IT, AI, supaya kita jadi negara yang hebat. Boleh tarik Elon Musk, boleh tarik syarikat Eropah, syarikat Amerika, syarikat China, syarikat India untuk datang melabur dan tingkatkan ekonomi negara kita. Itu plan perindustrian. Dalam 2 minggu lagi kita buat kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 akan datang di Parlimen dan dibahaskan di Parlimen. Saudara, ini semua memerlukan tumpuan dan kerja kuat. Selepas itu Belanjawan Madani keluar bulan Oktober. Apakah dengan ini kita selesai semua masalah? Tidak. Bila India tetapkan cukai bawang naik 40%, dia jadi masalah. Harga barang akan naik. Kita kena kawal, kita kena bantu subsidi setakat ini kita mampu. Beras, harga dunia, pasar dunia sudah naik. Dari import beras luar, harga naik. Tetapi kita bagi syarat, harga beras tempatan tak boleh naik kalau naik kerajaan kampung. And this is our policy. Jadi kita hadapi masalah ini.
dan rakyat harus tahu. Saya semalam saya kata dalam dialog dengan anak-anak universiti di Johor Bahru, saya kata memang kadang-kadang komunikasi kita tidak baik, ada kelemahan. Jadi bila pembangkang kecam, kelemahan kita menjawab. Tapi saya minta rakyat jangan begitu, ambil tahu. Jangan dari satu TikTok atau satu Facebook view, harus ambil tahu. Mereka macam-macam kecam. Saya dengan Presiden Jokowi sign soal sempadan, terus dia kata Anwar dah serah sempadan Malaysia kepada negara Indonesia. Dan tipu itu terus menerus. Ada yang tipu pakai songkok, ada yang tipu pakai serban, ada yang tipu pakai jubah. Bila saya jawab, dia kata Anwar dah mengecam ulama. Jadi saudara kena faham, kita tidak sign sempadan Sabah Indonesia, kita belum sign sebab kita tak setuju. Jadi kita tangguh. Yang lain kita tak ada tangan, kerana Indonesia negara jiran, kita kena sahabat. Yang kita setuju, kita setuju. Ini sebagai contoh. Jadi politik ini menjadi tempat untuk kecam-mengecam. Saya rayu kawan-kawan, ini saya tak kata saya buat semua betul, ada kelemahan. Tapi tak kira lah parti, ada DAP sini, ada keadilan, ada MIC pun ada, ini Sarabanan cakap banyak ada, NGO pun ada, ini mesti ada jalan lain. Saya nak bagi tahu, bagi saya semua kita kata, saya mau jadi ketua Perdana Menteri supaya dalam rekod, bukan kerana saya berjaya naikkan bangunan tertinggi, tak. Bukan kerana saya boleh buat satu gedung besar, tidak. Saya nak jadi pemimpin yang setiap rakyat tahu this man did his best for our people, for every rakyat in this country. Dan ini memerlukan kerjasama sosial. Jadi saya harap dengan program ini, yang lain dah tadi Datuk Bangga dah terangkan tadi, saya nak tunjuk kita jaga kawasan Melayu, kawasan India, mana tempat saja yang sesuai. Kalau China saya belum pergi lagi. Orang Kairu dah tanya saya bila nak pergi. Bagi saya ini pendekatan kita, but it will take time. Sebab bukan tak ada dulu kita tolong. Ini Little India dah lama. Cadangan saya nama Kompleks Tun Sambatan pun semasa Syahrir Samad jadi Menteri Wilayah lama. Bukan saya nak ambil kredit semua, tapi bila saya warisi, biarlah elok, biarlah bersih, biarlah kita update sedikit. Kalau yang pakai ni, yang besar-besar tak datang, takkan tuntut datang sini datang ke kedai ni dah. Jadi jagalah rakyat. Jadi kita kata upgrade, masuk yang jual bunga dan yang lain yang kecil-kecil, kita upgrade supaya bersih dan indah. Jadi apa yang di antara lain, Kuala Lumpur dikenali dengan negara kota yang bersih dan indah bagi kalangan yang di bawah. Kalau gerai ini warung memang tu. Sebab itu saya tiap Jumaat, walaupun dikecam kerana nanti tak ada kerja lain, pergi melawat. Tiap hari Jumaat, sebelum saya pergi salat Jumaat, saya akan pilih makan di warung. Dia berkata tempat di Malaysia ini, sebelum Jumaat pergi ke warung, supaya warung dapat perhatian. Perdana Menteri makan di warung, dan senang nak belanja 4-50 orang, murah. Dan makan pun baik, kawasan pun bersih. Kalau saya kata esok saya nak makan di warung dekat Kampung Baru,
Datuk Bandar dia kerah orang dia bersih siap-siap. Betul tak? Ya, jadi membantu, dia tak ada rugi. Jadi maknanya kita cuba jaga golongan rakyat ini yang berpendapatan rendah, dan yang lain ekonomi, harga barang, kita akan cuba sedaya upaya kita. Jadi inilah yang saya nak sampaikan. Dan baru-baru ini kawan-kawan yang sama juga dalam satu conference, Tamil Language Conference besar di dunia buat di Malaysia Melayu. Dan saya tak tahu, saya Tamil konyol-konyol saja. Siapa boleh sikit-sikit kan? Dan saya sokong dan kita bantu luluskan soal research, soal conference dan lain-lain. Dan saya diberitahu, dia kata ini sekolah-sekolah Tamil syarat 15 orang. Jadi saya beritahu ke Fadlina, turunkan syarat. Ada 10 pelajar pun bagi belajar Tamil, tak ada masalah. Jadi kita dengar, dan saya luluskan masa itu 5 juta ringgit untuk kajian dan perkembangan Tamil di negara kita. Tak ada masalah. Syaratnya semua belajar bahasa kebangsaan. Orang India sebagainya belajar bahasa Tamil, silakan. Orang Cina nak kembangkan bahasa Mandarin, silakan. Itu important economic language region kita. Orang Islam ramai nak belajar bahasa Arab, kita support. Tak payahlah gaduh. Ada tantangan lagi, kita buat. Jadi saya harap dengan ini juga begitu. Dan saya telah pastikan untuk kenaikan gerai-gerai termasuk kawasan-kawasan perniagaan India ini, kita tambah peruntukan. Dan saya beritahu, kalau bila peruntukan sudah agak cukup di bandaraya untuk tahun ini, kita tambah 10 juta ringgit untuk tujuan ini di seluruh bandaraya. Yang sebut dulu belanja baru tepuk tangan. Baik. Dan tadi disebut oleh Menteri dan juga Sarwana tentang pekerja asing. Kita negara kita terlalu ramai pekerja asing. Kadang-kadang kerja yang kita boleh buat. Jadi sebab itu saya minta penguatkuasaan gerai-gerai yang diberikan kelulusan kepada orang tempatan. Kalau dia sublet kepada orang bukan rakyat Malaysia, kita tarik balik lesen gerai. Ini saya bagi supaya jangan besok protes. Saya bagi tahu sekali lagi, lesen yang diberikan pada pekerja tempatan mesti digunakan oleh orang tempatan. Kalau didapati lesen itu diserahkan, disublet kepada orang asing, kita akan batalkan lesen itu dan serah kepada orang lain. Setuju? Tak setuju juga. Kemudian ada beberapa permintaan seperti bila Saravanan sebut, dia minta kedai gunting. Saya pun tak faham apa tak boleh gunting. Saya kadang-kadang Azizah ada gunting saya. Sebab tu kadang-kadang nampak tak elok sikit. Kalau kurang elok tu Azizah gunting. Sekali di pengalaman saya di Sungai Buloh mula-mula, seorang banduan minta gunting. Bila dia datang jumpa saya nak gunting, lengkap ada dengan M16 bawa keliling. Saya tengok dia bergigit. Saya kata bagi dia sabar dulu, jangan bagi dia gunting. Tapi dia kata tak boleh, dah tunggu lama. Habis tumpah tamping rambut saya kerana dia tangan dekat sikit. Jadi kita bagi kelulusan. Oleh kerana kedai-kedai gunting minta juga, saya beritahu sewa, bagilah sikit. Juga restoran. Tapi saya tak mau bagi penuh, sebab saya rasa perlu kita cari jalan. Biar melalui Tibet, melalui modal tekun, kita cari jalan, bagi modal. Kalau kedai-kedai India, bagi anak-anak India tak apa, bagi dia training. Sebab sekarang orang muda, dia bukan mau gunting je dulu, krak tak ada lagi dah. Dia, kita bagi latihan. Dan saya ingat turut Tibet bagi satu untuk baik restoran, gunting rambut, apa dia satu tadi? Textile. Ya yo kerana balik.
mau jual baju pun kena cari orang asing. Tapi oleh kerana keperluan segera untuk 3 kategori ini kita lulus tidak sepenuhnya, dan saya minta nanti dalam mesyuarat Jumaat Menteri hari Jumaat ini Menteri akan bawa paper supaya kita lulus sebahagian untuk 3 kategori ini. Dan syaratnya kementerian akan pastikan kita ada some training ya, dan insentif untuk pastikan anak-anak kita dilatih dan kerja ya. Kita tak boleh continue like this. Tapi temporary tak apalah, semua ni pemimpin dia bising saya. Lupa saja Datuk Seri kedai gunting, Datuk Seri restoran, Datuk Seri ayo. Jadi saya kata okey lah, kerana dia orang bising sangat, saya lulus dulu. Tetapi biar kategoris betul-betul, dan kita tambah training dan tibet termasuk pada anak-anak India. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan dimohon Yang Amat Berhormat Menteri terus kekal di pentas dan